Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang bertemu kembali kita dalam siaran langsung di TV Darul Iman. InsyaAllah hari ini kita bertemu lagi untuk hari kedua mesyuarat ketiga, penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Terengganu ke-14 2020 bersamaan dengan pembentangan Belanjawan Negeri Terengganu Darul Iman 2021. InsyaAllah hari ini bersama saya seorang tetamu yang tidak asing lagi bagi kita, iaitu Yang Berhormat Ustaz Muhammad Noor Hamzah, iaitu pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini dah masuk hari kedua persidangan sidang DUN yang asalnya 4 hari dan disingkatkan sebab PKPB 2 hari tapi dilanjutkan kembali jadi 3 hari. Dan hari ini hari kedua insya-Allah. Jadi kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Ustaz untuk menerangkan sedikit tentang kata peruntukan ataupun bajet Belanjawan Negeri Terengganu 2021 berkenaan dengan portfolio pembangunan insan, dakwah dan penerangan, insya-Allah Ustaz. Jadi sebelum tu dijemput kepada semua penonton untuk like dan share live pada pagi ini, insya-Allah, sebelum kita memulakan persidangan pagi ini, insya-Allah Ustaz. Jadi untuk tidak melengahkan masa, seperti yang kita sedia maklum, tema Belanjawan Terengganu 2021 iaitu melestarikan kesejahteraan bersama Ustaz. Yang padanya ada 5 teras, 146 inisiatif dan juga 14 strategi. Dan termasuklah di bawah portfolio Ustaz sendiri iaitu pembangunan insan, dakwah dan penerangan. Jadi kalau kita tengok pada 5 teras Ustaz, yang pertama sekali ialah teras meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan juga pembangunan modal insan yang memang kata termasuk dalam portfolio Ustaz sendiri. Jadi boleh Ustaz terangkan kepada penonton TV Darul Iman berapakah peruntukan yang telah disediakan oleh Belanjawan Terengganu 2021 untuk portfolio pembangunan insan, dakwah dan juga penerangan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Selamat pagi, salam sejahtera pada seluruh para penonton, khususnya moga-moga sentiasa tenang, bahagia pada pagi ini. Sudah tentu saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar serta seluruh ahli mesyuarat kerajaan negeri serta pihak kerajaan yang telah meletakkan satu agenda yang penting dalam memacu kerajaan negeri hari ini dengan meletakkan teras yang pertama meneguhkan pelaksanaan agenda Islam dan pembangunan modal insan. Dalam erti kata lain, sebenarnya usaha-usaha pembangunan insan dan pembangunan agenda Islam ini telah dilakukan sebelum ini. Hanya ada perkara yang telah dilakukan akan diteruskan. Hanya kemungkinan dengan bajet kali ini ada beberapa perkara yang perlu dilakukan dan diperbaharui ke arah memperteguhkan agenda Islam dan pembangunan insan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan insan sendiri sebenarnya ada kaitan dengan portfolio lain. Contoh, pembangunan belia ada kaitan dengan portfolio belia. Pembangunan keluarga dan wanita ada kaitan dengan portfolio wanita dan pembangunan keluarga. Dalam erti kata lain, pembangunan insan ini ada beberapa agenda yang dilakukan oleh portfolio lain, termasuklah dalam pendidikan sendiri, termasuk dalam portfolio pembangunan keluarga dan wanita, termasuk dalam pembangunan belia. Hanya kemungkinan dibincangkan secara khusus ialah pembangunan insan yang dilakukan oleh portfolio saya sendiri. Sudah tentulah dalam kita melaksanakan agenda ini, teras kita ialah sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala,
mengajak manusia bukan sahaja sejahtera di dunia, tetapi sejahtera di satu hari yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat mencabar, iaitu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak boleh memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang penuh sejahtera. Dalam arti kata lain, penerangan adalah satu kerja untuk memberikan taklimat dan maklumat serta penjelasan kepada rakyat agar mereka menerima maklumat yang tepat. Mereka menerima penerangan-penerangan yang tepat, betul, cepat, agar hati mereka tidak menjadi keliru, hati mereka tidak menjadi busuk dengan cerita-cerita bohong dan fitnah. Demikian juga dakwah adalah satu metod yang hendak kita lakukan, mengajak manusia supaya mendekati Islam, mendekati nilai-nilai yang baik, mendekati agama dan penghayatannya, agar hati yang kemungkinan penuh dengan dosa, hati yang penuh dengan keburukan, hati yang penuh dengan nanah-nanah kejahatan dapat diselamatkan. Khususnya juga terus kepada pembangunan insan, agar manusia dibangunkan dengan agama, dibangunkan dengan Al-Quran, dibangunkan dengan hadis Nabi, dibangunkan dengan agenda-agenda pengajian Islam. Bila itulah kerja kita yang besar, sudah tentu kita ada cabaran. Cabaran yang paling besar yang kita lihat dalam senario hari ini ialah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Dengan suasana fitnah akhir zaman itulah Allah Ta'ala menggelubungi kita ataupun meletakkan kita dalam suasana yang lebih khusus lagi, ialah pandemik COVID-19. Dengan cabaran dan suasana ini, sudah tentulah kita akan berhadapan dengan cabaran dalam pembangunan insan. Sebab pembangunan insan dia memerlukan sentuhan, memerlukan dampingan kepada insan-insan yang ada. Dengan sebab COVID memerlukan penjarakan, dengan sebab COVID agak terbatas pergerakan. Itu cabaran dia. Dakwah gitu juga dengan pandemik COVID, kemungkinan dengan sebab pengisytiharan PKP contoh, pergerakan kawalan, membuatkan kadang-kadang masjid mula terhad, pelaksanaan dia dan amalan dia. Nak kerja dakwah juga agak terhad, ustaz-ustaz dakwah-dakwah kita juga mula terbatas dalam pergerakan dakwah mereka. Itu cabaran yang terpaksa kita hadapi, khususnya dalam suasana sekarang, dan kemungkinan suasana ini mungkinan tidak dapat kita selamatkan ataupun kita keluarkan daripada medan dakwah ini, terpaksa kita lalui dengan tempoh yang agak panjang. Walaupun demikian, dengan suasana cabaran begitu, kerajaan terus memberikan komitmen, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri meletakkan penilaian dia dalam kita menggerakkan kerja-kerja yang mulia ini. Saya melihat bahawa dalam bajet kali ini, walaupun nak bandingkan dengan bajet sektor lain, khususnya sektor pertanian, besar, kerana sudah tentulah sektor pertanian ini memerlukan hajat rakyat yang begitu banyak. Sektor usahawan, sektor-sektor lain lah. Kalau nak banding, khususnya bawah portfolio dia, saya nak banding dengan orang lain mungkin agak sedikit. Agak rendah. Khususnya saya, bila saya nilai apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam sekitar 8 juta sahaja. 8 juta sahaja. Secara khususnya tidak termasuk dalam pembinaan masjid. Kerana pembinaan masjid ini memang untuk kepentingan dakwah dan pembangunan insan, tetapi dia sebenarnya diuruskan oleh dibina dan diurus oleh infra. Walaupun demikian, secara programnya dan aktivitinya ia disebut sekitar 8 juta sahaja. Walaupun demikian, saya yakin insya-Allah dalam sekitar 8 juta itu termasuk dalam kos-kos yang lain yang kemungkinan tidak disebut secara khusus, tetapi memang sudah menjadi rutin
dalam pelaksanaan agenda Islam seperti program Maulud Nabi, seperti program Isra Mi'raj, seperti bulan solat, seperti itu pun kemungkinan perbelanjaan dia berbeza dengan suasana sebelum ini dengan sebab cabaran pandemik COVID-19 yang ada. Walaupun demikian, saya harap insya-Allah rakyat dapat memahami bahawa pembangunan insan ini kadang-kadang dia bukan bergantung kepada keuangan juga. Walaupun keuangan itu penting, tetapi kadang-kadang tidak juga memerlukan keuangan. Jika kita berjaya memimpin dan mendidik rakyat negeri Terengganu supaya mereka berada di mana-mana mereka baca Quran. Baca Quran tidak memerlukan keuangan. Kerana kebanyakannya Quran ada di mana-mana. Di setiap rumah ada Quran. Buka Quran, pakat baca. Kemudian untuk didik manusia untuk sembahyang. Kita boleh sembahyang tidak semestinya di masjid. Kita boleh sembahyang di rumah. Kita boleh sembahyang di mana-mana tempat kita bekerja. Sembahyang sunat tidak menjadi masalah. Kita juga boleh memperkembangkan pembangunan dan dakwah kita melalui media baru yang ada pada hari ini. Tidak semestinya kita berjumpa dengan orang, tetapi kita boleh melalui media-media baru yang ada untuk memperkembangkan dakwah dan ilmu kita, insya-Allah. Jadi saya walaupun kelihatan sedikit, tetapi sebenarnya ia memberi impak yang besar pada rakyat, insya-Allah. Jadi terima kasih pada Ustaz untuk soalan yang pertama, mukadimah lah, berkenaan dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam belanjawan mungkin agak rendah berbanding kata sektor-sektor yang lain, tapi itu bukanlah halangan. Sebenarnya nak kata medan dakwah ni luas, kata uslub ataupun medium dakwah ni luas. Kita boleh teruskan dengan pelbagai cara lagi, bukan dengan kata dengan bergantung hanya kepada kewangan. Jadi Ustaz, kita melihat beberapa strategi disebutkan dalam bajet 2021 ni, dan ada peruntukan iaitu antaranya ialah RM1.1 juta termasuk Dai Cilik, Dakwah Nusantara, Ulama Terengganu, Hospital Harmoni, Hufaz dan Mutawif. Cuma tertarik sikit Ustaz, apa tu program Hospital Harmoni Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan? Program Hospital Harmoni ini sebenarnya bukan hanya kita nak menggambarkan kepada masyarakat. Yang pertamanya, jika kita sangat berhajat kepada hospital dalam merawat penyakit-penyakit jasmani, fizikal, maka sebenarnya rakyat sangat memerlukan hospital untuk merawat penyakit-penyakit dalaman, penyakit jiwa, penyakit hati, penyakit akal. Maka dengan harapan insya-Allah program hospital ini dapat memberi ruang kepada mana-mana sesiapa yang merasakan bahawa mereka memang sakit hati. Contoh sakit minda. Sakit bila sakit hati ni membuatkan mulut jadi tidak bagus, tulisan pun tidak bagus. Jadi mereka boleh mari di hospital ini berjumpa dengan ustaz-ustaz kita, pensyarah-pensyarah kita, pakar-pakar kita untuk memberikan rawatan yang paling baik daripada Allah, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kaunseling Ustaz. Ya? Macam kaunseling lah. Dia macam-macam itulah. Tetapi dia termasuk juga kemungkinan kita ada termasuk dalam tu termasuk daurah, masuk dalam tu juga untuk nasihat-nasihat, kemungkinan dalam tu juga termasuk beberapa pengajian-pengajian kitab tasawuf. Okey, tu rupanya Hospital Harmoni. Kita tengok hospital besar ke, hospital swasta ke, tapi ni Hospital Harmoni benda yang kata barulah. Kira bukan saja kita nak rawat kata sakit jasmani kita, tapi kita nak rawat juga sakit rohani kita. Sebab sebenarnya kesejahteraan dalaman kita tu penting sebab dia akan memacu kehidupan kita, Ustaz. Jadi insya-Allah. Jadi antara yang baru lagi yang kita lihat dalam pembentangan bajet oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, antaranya ialah di bawah portfolio Ustaz sendiri, iaitu selain daripada pembangunan insan dakwah, dia ada juga penerangan. Dan antaranya ialah peruntukan sebanyak RM300,000 untuk anugerah media negeri Terengganu, Ustaz. Benda ni tak pernah lagi buat. Jadi kenapa timbulnya inisiatif di peringkat kerajaan negeri untuk mengadakan peruntukan ni? Yang pertamanya, tujuan kita untuk melahirkan pemain-pemain media yang ada di negeri Terengganu, yang kemungkinan memiliki kreativiti yang tersembunyi, yang kemungkinan memiliki kesenian yang tersembunyi, agar mereka dapat
menzahirkan kreativiti mereka dan kehebatan yang ada dalam diri. Yang keduanya untuk kita dapat menyediakan dan mengumpulkan sebanyak mungkin cara-cara dan maklumat-maklumat mendekati masyarakat dengan produktiviti yang berbeza untuk kita sebarkan kepada masyarakat. Contoh, kemungkinan ada satu pertandingan mengeluarkan video, klip-klip video ringkas. Pendek. Yang berkait dengan sejarah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung. Yang berkait dengan Tok Kupala. Yang berkait dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Yang berkait dengan sejarah negeri Terengganu. Ataupun yang berkait dengan bagaimana konsep untuk dakwah dengan anak-anak muda. Mereka boleh bawa, yang menarik anak-anak muda melihat video itu, akhirnya tersentuh hati mereka untuk mendekati agama. Jadi dengan produktiviti yang berbagai-bagai, dengan kreativiti yang berbagai-bagai, yang kemungkinan ada di kalangan rakyat negeri Terengganu ini dapat ditonjolkan untuk melahirkan berbagai-bagai cara untuk mendekati masyarakat melalui media yang ada, insya-Allah. Ya, begitu. Saya kira bukan saja di tingkat kerajaan sebagai untuk melahirkan kata bakat-bakat mungkin tersembunyi kan. Dia satu pengiktirafan lah kepada pengamal media di luar sana. Ya, kita kemungkinan pengamal media yang hebat-hebat, pelakon artis yang glamour-glamour, itu kemungkinan sudah hebat. Tapi kemungkinan negeri Terengganu kita tidak sedar dan tanpa kita sangka wujudnya seperti orang cetak orang apa? Syahmi. YouTube yang boleh buat video dia sendiri melalui YouTube. Ada asalnya kecil je, akhirnya hebat hari ini sehingga dapat mengumpulkan dalam filem dia yang pertama 4 juta. Kemungkinan itu tidak glamour pun asalnya. Syahmi Production, tapi akhirnya dengan kreativiti dia, yang kemungkinan ada di kalangan rakyat-rakyat negeri Terengganu yang memiliki minat seumpama itu, yang boleh membuat pendekatan melalui cara dakwahnya, melalui cara pembangunan, mendekati anak-anak muda dan sesiapa sahaja, insya-Allah, dan memperkenalkan negeri Terengganu kepada umum. Yalah, sebab kita tahu media baru hari ini memang menjadi tumpuan dengan kata fasa tempoh COVID sekarang ni, PKP. Jadi orang akan menghadap media baru sekarang ni. Jadi insya-Allah semoga kemungkinan jumlah yang kita sediakan untuk anugerah tu 300,000 dianggap sedikit nak bandingkan dengan yang mungkinan juta-juta anugerah. Tetapi sekurang-kurangnya memberi satu galakan kepada yang ada bakat. Kali ini nak kemukakan. Nak kemukakan. Jadi insya-Allah tu antara yang kata yang baharu, kata inisiatif baharu daripada kerajaan negeri sebagai kata usaha ataupun galakan kepada penggiat-penggiat pengamal media di luar sana, insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin soalan yang terakhirlah, memandangkan masa pun dah nak 9.30. Jadi untuk yang terakhir ni, iaitu satu lagi di bawah portfolio Ustaz, itu untuk penerangan peruntukan RM500,000 untuk info TV Terengganu Sejahtera di tempat-tempat awam terpilih. Ini macam mana Ustaz? Ya, yang pertamanya sudah tentu maklumat-maklumat ini perlu disampaikan kepada semua rakyat dan juga pada pengunjung-pengunjung yang datang negeri Terengganu. Jadi dengan peruntukan ini, sekurang-kurangnya bila mereka datang ke Bandar Kuala Terengganu ni, mereka tengok TV yang besar di tengah Bandar Kuala Terengganu, mereka dapat maklumat-maklumat apa yang ada di negeri Terengganu, sama ada yang berkaitan dengan pembangunan insan, sama ada yang berkaitan dengan agama, sama ada yang berkaitan dengan pelacuran, sama ada yang berkaitan dengan sejarah. Mereka ambil maklumat apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di Terengganu. Kemungkinan orang mari datang negeri Terengganu nak tengok apa yang dibuat oleh negeri Terengganu. Kerajaan negeri Terengganu buat apa? Kemungkinan orang tidak tahu bahawa kerajaan negeri Terengganu telah menyediakan satu ruang yang sangat cantik, iaitu lesen percuma untuk anak-anak muda. Kemungkinan ramai tak tahu orang yang luar daripada Terengganu, bahkan orang Terengganu kemungkinan sendiri tanpa sedari bahawa itu adalah inisiatif yang sangat baik yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat. Jadi dengan begitu orang akan dapat tahu maklumat. Demikian juga bila mereka dapat lihat dengan TV itu, mereka tahu kerajaan negeri menyediakan penceng walaupun dengan jumlah yang dilihat RM50 sahaja sebulan, tetapi sekurang-kurangnya sedikit itu memberi satu makna kepada rakyat.
daripada tidak ada langsung. Daripada tidak langsung. Dengan suasana pandemik yang ada, kita dapat menghargai bagaimana warga emas yang hidup kemungkinan dengan penuh kesulitan mereka, tetapi mereka sejahtera di dalam usia warga emas warga mereka walaupun mendapat dalam sekitar 600 one off setahun. Itu pun kemungkinan orang lihat sedikit je, tapi sedikit memberi satu makna yang besar kepada kita untuk jasa warga emas, insya-Allah. Kerana memang kalau kita tengok dan kita lihat kadang-kadang rakyat kita ni dia nak sebelaka. Dia tak? Semua yang nak. Tapi telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mukaddimah kita sendiri terpaksa menanggung dengan pembangunan projek-projek yang besar sebelum ini yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini, kita terpaksa menanggung dengan kos yang begitu besar dalam sekitar 400 juta lebih. Jadi dengan 400 juta lebih tu bayar hutang dah. Mudah bayar hutang dah. Jadi yang lain tu walaupun dalam kita membayar hutang, kita lagi dapat buat pengecualian cukai pintu, kita dapat buat kerja-kerja pembangunan insan dapat berjalan dengan baik, insya-Allah dapat diteruskan. Hanya saya sebut akhirnya dalam kita membangunkan negeri ini bukan sahaja kerajaan dapat mengeluarkan PT, tapi juga sesiapa yang ada pendapatan yang lebih, orang-orang yang kaya juga mesti mengambil peranan untuk membangunkan insan ini. Mereka dapat menyalurkan duit mereka di masjid-masjid dengan memakmurkan masjid untuk program-program pembangunan insan dan dakwah, insya-Allah. Terima kasih pada semua. Jadi Ustaz, sebelum berakhir, yang tadi yang tu untuk soalan berkait portfolio. Jadi mungkin yang terakhirlah harapan ataupun saranan kepada rakyat di luar sana. Ustaz sebagai salah seorang kata esko kerajaan negeri yang mentadbir diamanahkan untuk mentadbir kerajaan tanpa perkebunan kerajaan negeri pada hari ini. Jadi apa harapan Ustaz YB Ustaz kepada rakyat di luar sana dengan pembentangan bajet 2021 ni? Ustaz, sila Ustaz. Ya. Sudah tentu pengharapan yang besar bagi saya sendiri. Bukan daripada rakyat sebenarnya, pengharapan yang besar daripada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa, kekurangan, kelemahan kita. Di waktu yang sama Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amanah yang besar ini. Tetapi amanah yang besar ini tidak mampu dilaksanakan oleh pemimpin, melainkan mesti mendapat kerjasama daripada seluruh jentera kerajaan dan rakyat negeri Terengganu. Agar rakyat negeri Terengganu memberikan kepercayaan kepada negeri Terengganu, jangan ada dalam waktu kita membina tiang ada anak-anak yang cuba untuk memecah belahkannya ataupun menghancurkan tiang. Kita sedang membina dindingnya, tiba-tiba ada anak-anak yang cuba untuk merosakkan dinding-dinding tersebut. Marilah kita menjadi setiap orang berperanan mengikut keupayaan masing-masing dalam membangunkan negeri Terengganu ini. Kerana itulah tema yang dipilih kali ini, melestarikan kesejahteraan bersama. Kalau kita dapat membina bersama dan kita cuba memperbaiki bersama, dan insya-Allah kita dapat mengecapi kesejahteraan bersama di bawah bayangan dan naungan Darul Iman, insya-Allah. Jadi begitulah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat YB Ustaz Muhammad Noor Hamzah, Pengerusi Jawatan Kuasa mengenai Insan, Dakwah dan Penerangan, yang sudi bersama-sama kita pada pagi ini. InsyaAllah semoga YB Ustaz serta seluruh kepimpinan Esko Barisan Kerajaan Negeri kata terus maju dan berjaya kata melaksanakan agenda yang dicadangkan disusun dengan sebaiknya, insya-Allah, dan kita dapat melestarikan kesejahteraan bersama antara rakyat dan juga kerajaan. Jadi kepada seluruh penonton, jangan lupa untuk terus saksikan live wawancara daripada TV Darul Iman hari ini dan juga esok hari terakhir untuk sidang DON kita, insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. TRDI News. Cari Play Store atau App Store. Buat carian TRDI News. Tekan install. Buka aplikasi TRDI News.
dan terus nikmati notifikasi segala maklumat terbaru Kerajaan Negeri Terengganu. TRDI Apps, aplikasi Terengganu Darul Iman, sebuah portal maklumat Kerajaan Negeri Terengganu, cakna tepat dan terkini. Video TV Darul Iman, paparan video berita semasa, pelancongan, politik dan sebagainya. Paparan beresolusi tinggi yang lebih menarik dan trending. Album fotografi, hanya klik untuk melihat foto berita, sukan dan lain-lain. Paparan foto penuh, berkualiti dan mampu di zoom. Turut disediakan podcast TRDI. Juga Warta Darul Iman versi maya bagi setiap edisi yang telah diterbitkan. Segala maklumat kini di hujung jari anda. Hanya muat turun sekarang.